Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan selamat menyambut tahun baru 2024. Semoga tahun baru ni lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dalam video kali ni macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Ida untuk memudahkan cerita. Perkara ni memang dah lama berlaku. Berlaku awal tahun 90-an dulu. Semuanya bermula apabila mak ayah Ida ada masalah. Selalu bergaduh. Mak ayah Ida ni. Sebabnya, puncanya adalah ayah Ida. Ayah Ida ni dia ada perempuan lain. Mula-mula dirahsiakan daripada mak Ida. Tapi lama kelamaan kantoi mak Ida tahu pasal perkara ni. Lepas tu ayah Ida berterus terang lah. Katanya dia nak kahwin dengan perempuan tu. Bila ayah Ida cakap macam tu, mak Ida tak dapat terima kenyataan. Dia tak dapat terimalah nak bermadu. Jadi mak Ida minta cerai. Ayah Ida pun ceraikan mak Ida. Ida pula dia merupakan anak tunggal kepada pasangan ni. Bila mak ayah dia dah bercerai, Ida buat keputusan untuk stay dengan mak dia di rumah tu. Sebab mak dia dah tak ada orang lain. Ayah Ida pula akhirnya berkahwin dengan perempuan tu. Jadi dia tinggal di tempat lain lah, di rumah lain. Tinggallah Ida dan mak dia di rumah tu. Rumah tu adalah rumah kampung jenis lama. Rumah kayu lah. Rumah kayu jenis yang tiang tinggi tu. Dekat bawah rumah ada ruang kosong. Selepas mak dan ayah Ida bercerai, kesihatan mak Ida ni makin lama makin merosot. Dah mula sakit-sakit. Dan akhirnya pada tahun 1993, mak Ida akhirnya menghembuskan nafas terakhir, meninggal dunia. Ida berasa sangat sedih dengan kematian mak dia. Sebab Ida jadi saksi lah macam mana sedihnya mak dia sebelum meninggal. Sedih sebab bercerai dengan suami dia buat macam tu. Jadi Ida rasa macam tak puas hati lah. Dia tak marah ayah dia, tapi dia macam marah pada takdir. Kenapa jadi macam tu? Dah lah mak ayah dia bercerai, lepas tu mak dia pula tinggalkan dia. Selepas mak Ida dah meninggal dunia, ayah Ida ada pelawak Ida supaya tinggal dengan dia dan isteri baru dia. Tapi Ida dia tak nak lagi masa tu. Dia cakap dia tak bersedia. Dia tolak dengan cara yang baik. Katanya dia belum ready. Dia masih lagi tak boleh move on lah. Tak sampai hati nak tinggalkan rumah tu sebab baru lagi mak dia meninggal. Banyak kenangan manis dia dan juga mak dia di rumah tu. Jadi tinggallah Ida seorang diri di rumah tu. Sebenarnya ayah Ida ni risau sebab Ida ni anak dara, tinggal seorang-seorang di rumah tu. Tapi nak buat macam mana kan, takkan nak paksa. Jadi biarkan dulu Ida tinggal di rumah tu. Sebenarnya apa yang Ida buat ni memang tak elok lah. Mak dia baru meninggal, lepas tu dia tinggal seorang diri dekat rumah tu. Tak ada siapa-siapa teman dia. Kalau kata ada orang lain boleh temankan dia, tak apa. Redakan dulu rasa rindu pada mak dia tu, redakan dulu rasa sedih tu. Baru dia boleh tinggal dekat situ seorang diri. Tapi tidak. Lepas mak dia meninggal, dia terus tinggal dekat situ seorang diri. Perkara ni sebenarnya bahayalah. Tambahan pula dia tu anak dara. Masa terus berjalan, hari berganti hari. Makin lama Ida ni, perasaan rindu dia, perasaan sedih dia tu bukan makin kurang, makin teruk, makin parah. Ida rasa rindu sangat-sangat pada mak dia. Kalau boleh dia nak jumpa mak dia sekali lagi, tak kisahlah, sesaat pun tak apalah. Yang penting dia boleh jumpa dengan mak dia. Sampai satu tahap Ida ni dia buat satu keputusan yang bodoh. Dia pergi jumpa dengan seorang bomoh. Dia minta pada bomoh ni supaya bagi peluang pada dia untuk jumpa dengan arwah mak dia. Tak kisahlah, sehari pun tak apalah. Seminit pun tak apa. Asalkan dia boleh tengok mak dia tu, arwah mak dia. Jadi bomoh ni dia bagilah satu benda kepada Ida. Benda tu adalah satu bungkusan. Bungkusan kain berwarna hitam.
tak pastilah dalam bungkusan kain hitam ni ada apa. Lepas tu dekat atas tu dia ikat dengan tali. Dia macam bentuk sup bunjuk tu lah, lebih kurang macam tu. Kata bomoh ni, kalau nak jumpa dengan arwah mak dia tu, Ida kena gantung bungkusan kain hitam ni di tingkap bilik. Lepas tu adalah benda-benda lain yang Ida perlu buat. Ada amalan-amalan yang Ida perlu lakukan. Contohnya macam baca mentera lah. Ada cara-cara dia. Bomoh tu menambah lagi. Katanya bomoh ni, Ida kena banyak bersabar sebab perkara ni tak mudah. Dia akan mengambil masa lah untuk nak hadirkan arwah mak dia tu. Konon-kononnya si Ida ni pula mati-mati percaya pada bomoh tu. Dia macam dah terdesak sangat, desperate sangat nak jumpa arwah mak dia, nak lepaskan rindu. Jadi Ida pun tanpa berfikir panjang, dia ambil lah bekas bungkusan kain hitam tu. Dia bayar pengeras kepada bomoh ni. Lepas tu dia baliklah ke rumah. Sampai aja dekat rumah, Ida masuk bilik, dia terus gantungkan bungkusan kain hitam tu di tingkap bilik. Ida ikutlah macam mana yang bomoh tu suruh. Bomoh tu suruh baca macam ni, dia baca macam ni. Bomoh tu suruh buat macam ni, dia buat macam ni. Dia ikut semua daripada A sampai Z apa yang bomoh tu suruh. Lepas dah buat semua tu, Ida pun baring atas katil dia sambil menangis-nangis, mengharap mak dia akan muncul malam tu, arwah mak dia. Tapi tunggu punya tunggu, mak dia tak muncul-muncul. Akhirnya Ida tertidur macam tu saja. Masa terus berjalan, hari berganti hari. Akhirnya dah sampai 5 hari, 5 hari 4 malam Ida menunggu, tapi arwah mak dia masih lagi tak muncul-muncul. Sedangkan dia dah buat semua macam mana yang bomoh tu suruh. Jadi pada hari yang kelima tu, Ida jadi marah. Dia rasa tertipu dengan bomoh tu. Dia rasa bomoh tu dah kenakan dia, cuma nak ambil duit dia saja. Jadi Ida ni, dia pergi dekat rumah bomoh tu, jumpa bomoh tu dan marah bomoh tu. Macam-macam lah Ida cakap. Dia cakap bomoh tu menipu lah, nak ambil duit dia. Dia marah depan-depan bomoh tu. Bomoh tu pula cakap, kan dah pesan. Dia cakap lah dah pesan suruh bersabar apa semua, tapi Ida tak boleh nak sabar. Ida cakap dia sanggup buat apa saja, asalkan dia dapat bersua muka, berjumpa sekali lagi dengan arwah mak dia. Bila Ida dah cakap macam tu, bomoh ni tanya pada Ida. Bomoh tu tanya, awak pasti ke boleh buat apa sahaja, sanggup buat apa saja untuk jumpa dengan mak awak? Ida pun cakap lah, ya saya sanggup. Masa tu bomoh ni dia keluarkan lagi satu bungkusan kain hitam, diberi pada Ida. Bomoh ni cakap barang ni yang baru ni dia lebih kuat daripada bungkusan yang sebelumnya. Dan bomoh ni dah pesan kalau nak gunakan yang ni, yang sebelumnya tu kena tanggalkan, kena buang daripada tingkap bilik tu. Jangan gantungkan dua-dua sekali dalam satu masa. Sebab kalau tak diturunkan bungkusan yang kedua, kalau tak diturunkan bungkusan yang pertama tu yang dah ada pada tingkap bilik tu, digantung pula yang nombor 2 ni, akan jadi satu benda yang lain. Dia tak menjadi, dia akan jadi benda yang buruk lah. Ida pula masa tu dia tak berapa peduli dengan apa yang bomoh tu cakap. Dia mengiyakan saja. Dia ambil bungkusan tu, dia pun bayarlah sekali lagi pengeras kepada bomoh ni dan terus beredar balik. Sepanjang perjalanan balik tu, Ida dia masih lagi menangis. Rindukan mak dia dicampur dengan rasa masih lagi tak berapa percaya dengan bomoh ni, dicampur dengan perasaan marah. Dia memang lupa terus apa yang bomoh tu pesan, supaya kalau nak gantungkan bungkusan kedua ni, kena turunkan dulu, kena buang dulu bungkusan yang pertama tu. Dia lupa terus. Sampai dekat rumah, dia terus gantung bungkusan kain hitam yang kedua tu di tingkap bilik. Jadinya sekarang ni dekat tingkap bilik Ida ada dua bungkusan hitam. Masa terus berjalan, sampailah waktu malam. Malam tu Ida dia menunggu sekali lagi, menunggu dengan penuh harapan. Tapi malam tu dia terasa mengantuk sangat-sangat. Tak tahulah kenapa. Akhirnya dia tertidur. Tak pastilah lama mana Ida tertidur. Tiba-tiba Ida dia terjaga. Sebab dia terdengar bunyi seolah-olah ada orang sedang berjalan di ruang tamu. Macam yang saya bagi tahu awal tadi,
Rumah tu adalah rumah kampung jenis lama. Rumah kayu yang tiangnya tinggi. Jadi dekat bawah tu ada ruang lah. Kalau ada orang berjalan dalam rumah tu, memang kita boleh dengar bunyi papan dipijak. Sebab itulah Ida terjaga daripada tidur. Ida masa tu dia dah mula rasa happy lah. Jangan-jangan mak dia dah sampai, dah masuk dalam rumah. Jadi Ida pun dia bangun, dia buka lah pintu bilik, dia menjenguk keluar, menjenguk ke arah ruang tamu. Tapi tak nampak siapa-siapa pun. Ida keluar, dia pergi sampai ke dapur, dia buka lampu semua, dia tengok memang tak ada orang. Ida berasa hampa. Dia nak berjalan balik lah, nak masuk balik bilik dia. Belum sampai dekat pintu, Ida dapat dengar daripada bilik dia. Ida dengar ada seseorang memanggil-manggil nama dia. Suara perempuan. Ida tak kenal suara ni, bukan suara mak dia. Tapi tak apalah, ada harapan. Mungkin arwah mak dia dah datang. Jadi Ida pun masuk dalam bilik dia. Bilik Ida masuk semula dalam bilik dia, Ida tengok tingkap bilik dia dah terbuka luas. Semua tingkap di rumah Ida ni adalah jenis yang lama. Rumah kampung. Dia punya tingkap tu tingkap daun yang jenis terbuka macam ni, tingkap kayu. Masa Ida melangkah masuk dalam bilik dia tu, kedua-dua daun tingkap dia berada dalam keadaan terbuka. Jadi boleh nampak terus apa yang ada dekat luar. Masa itulah Ida ternampak ada satu benda, satu objek yang terapung di udara, agak jauh daripada tingkap bilik dia tu. Ida pun berjalan menghampiri tingkap bilik dia. Bila dah sampai dekat tingkap bilik dia tu, barulah boleh nampak dengan jelas. Rupa-rupanya benda yang terapung ni adalah kepala manusia, kepala seorang perempuan dengan rambut yang panjang. Ida rasa sangat terkejut masa tu. Sebabnya kepala tu memang bukan kepala mak dia, muka orang lain. Perempuan tapi muka orang lain. Tiba-tiba kepala tu dia bergerak laju, meluru menuju ke arah Ida. Bayangkanlah perasaan Ida masa tu. Ida cepat-cepat capai daun tingkap bilik dia ni, cepat-cepat dia tutup. Dia tutup, dia terus kunci. Nasib baik sempat kunci. Sebabnya betul-betul selepas dia tutup tu, dia kunci tu, kepala ni menghentak-hentak ke arah tingkap bilik dia tu. Kuat dia hentak. Jantung Ida berdegup laju. Nak meletup rasanya jantung dia tu, takut. Dia seorang-seorang dekat rumah tu. Bayangkanlah, masa tu dah lewat malam. Masa tu Ida, masa dia perhatikan tingkap bilik dia yang sedang bergegar tu, dilanggar oleh kepala terbang ni daripada luar, baru Ida perasan. Rupanya dia lupa nak buang bungkusan hitam yang pertama tu sebelum menggantungkan yang kedua. Tak boleh nak buat apalah. Benda dah jadi. Jadi malam tu memang Ida tak boleh tidur. Sampailah dengar azan subuh. Bila azan subuh dah berkumandang, barulah tak ada lagi bunyi hentakan daripada luar. Mungkin kepala terbang tu dah hilang, dah tak ada lagi. Tapi walaupun dah tak ada lagi bunyi hentakan daripada luar tu, Ida tak berani nak buka tingkap bilik dia. Dia tunggu nampak cahaya matahari dulu, barulah dia buka. Jadi masa tu Ida dia mula rasa menyesal. Dia nak salahkan bomoh tu pun tak boleh, sebab dia tak ikut arahan bomoh tu. Lama Ida termenung. Akhirnya Ida dia rasa bersalah sebab dia dah buat benda-benda yang kurafat ni. Kalau kata mak dia masih hidup, mak dia tahu, mesti mak dia kecewa dengan apa yang dia buat. Jadi Ida dia bertaubat lah. Dia bertaubat, dia berazam dah tak nak buat benda-benda macam ni. Dia kena terimalah. Dah ajal kan, dah sampai masa mak dia. Dia pun satu masa akan meninggal, sama macam kita semua. Akhirnya Ida buat keputusan untuk tinggal di rumah ayah dia. Jadi dia telefon ayah dia. Dia cakap dia dah bersedia untuk keluar daripada rumah tu, tinggal di rumah ayah dia. Ayah Ida berasa lega dan berasa gembira. Itulah kisah yang diceritakan oleh Ida yang dia alami selepas mak dia meninggal dunia. Memang dia buat silap lah. Dia tak redha dengan pemergian mak dia. Jadi moral of the story, kita kena belajar redha lah. Apa yang berlaku tu adalah yang terbaik untuk kita. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Aslam untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku di tempat Aslam tinggal. Aslam tinggal di sebuah blok apartmen. Dia tinggal di tingkat 6. Masa tu
sekitar pukul 2 pagi. Aslam baru balik kerja. Tak pastilah dia kerja apa, tapi memang dia selalu balik lewat lah. Jam 2 pagi, dia baru sampai di bawah, tingkat bawah, di depan lift. Sedang menunggu lift sampai. Sedang dia menunggu tu, tiba-tiba daripada jauh, dia boleh nampak ada 2 orang budak perempuan berlari. Berlari laju menuju ke arah dia. Nak menuju ke arah lift. Daripada anggaran Aslam, budak perempuan berdua ni, entah daripada mana ni, dianggarkan umur dia sekitar 15 ataupun 16 tahun. Nampak macam budak sekolah lah. Bila dah sampai dekat Aslam ni, budak ni minta tolong pada Aslam. Dia panggil Aslam ni pakcik lah. Aslam berasa pelik dengan budak perempuan 2 orang ni. Jadi dia tanyalah, dah kenapa korang berdua ni? Kena kejar dengan penyamun ke? Kena kejar dengan pencuri ke? Budak perempuan ni hanya sekadar menggelengkan kepala. Dia orang cakap lah, bukan. Tapi boleh tak tolong kita orang? Teman kita orang naik lift, hantar kita orang ke rumah. Kita orang takut. Jadi Aslam masa tu dia tak tanya lebih lah. Dia tunggu aja. Lift tu sampai. Bila lift dah sampai, pintu lift dah terbuka, budak-budak ni berlari masuk dalam lift. Kemudian Aslam masuk. Pintu lift tertutup. Tapi walaupun pintu lift tu dah tertutup, Aslam masih lagi boleh nampak air muka budak perempuan 2 orang ni. Nampak masih lagi dalam keadaan takut. Aslam mula rasa pelik. Dia mula berkata-kata dalam hati, dia orang ni dah kenapa kena kejar dengan apa sampai ketakutan macam ni? Tapi tak apalah. Aslam ditanya budak perempuan 2 orang ni, korang ni tinggal dekat tingkat berapa? Budak perempuan ni bagi tahulah pada Aslam, dia orang tinggal di tingkat 3. Jadi Aslam pun tekan tingkat 3. Lift mula bergerak naik. Sampai dekat tingkat 3, pintu lift terbuka. Budak perempuan 2 orang ni keluar daripada lift sambil memandang-mandang ke arah belakang, ke arah lift. Aslam pun ikut dia orang, hantar sampai ke depan rumah. Sampai depan rumah, budak perempuan 2 orang ni ketutlah pintu rumah dia orang. Adalah seorang makcik ni buka pintu, mungkin mak kepada budak perempuan 2 orang ni. Budak perempuan 2 orang ni bila nampak mak dia dah buka pintu, barulah nampak dia orang tu macam seolah-olah lega lah. Dan dia orang berdua ni berterima kasih kepada Aslam sebab dah temankan dia orang. Aslam pun patah balik, pergi semula dekat lift. Masuk dalam lift, tekan tingkat 6. Lift mula bergerak naik. Jadi pada masa tu, Aslam seorang diri dalam lift. Masa itulah Aslam tiba-tiba dia rasa meremang. Bulu tengkuk dia ni tiba-tiba naik. Dia mula rasa seram sejuk, entah kenapa. Aslam rasa seolah-olah ada orang lain dalam lift tu bersama dengan dia, sedangkan dia seorang-seorang aja dalam lift tu. Sampai dekat tingkat 6, pintu lift terbuka. Aslam pun melangkah keluar. Masa pintu lift tu nak tertutup, Aslam sempat toleh ke belakang. Masa itulah Aslam ternampak. Pada pintu lift yang nak tertutup tu, Aslam nampak ada satu kepala menjenguk daripada dalam lift. Kepala tu dia ada rambut panjang yang menjurai sampai ke bawah, dan muka benda yang menjenguk Aslam ni berwarna hitam legam. Aslam tak nampak mata, tak nampak hidung, muka dia hitam. Bila nampak aja benda tu, Aslam lajukan langkah dia. Sampailah depan rumah. Aslam buka pintu, bagi salam, melangkah masuk. Masa Aslam masuk tu, Aslam dia tak tutup pintu. Dia biarkan pintu dalam keadaan yang terbuka. Sebab masa tu dia termengah-mengah. Dia berjalan laju tadi, dicampur dengan takut dan berdebar. Dia mengatur nafas. Dia cuba tarik nafas. Pada masa yang sama, Aslam dengar isteri dia jawab salam dia tadi. Baru keluar daripada bilik. Bila isteri Aslam ni dah keluar daripada bilik, dia bercakap dengan Aslam. Abang dah balik. Kalau nak makan, nasi dah ada dekat dapur tu. Tapi tiba-tiba isteri dia berhenti bercakap. Aslam pandang ke arah isteri dia. Muka isteri dia tiba-tiba berubah menjadi pucat. Dan isteri dia cakap dalam nada yang seolah-olah berbisik, tapi Aslam boleh dengar lah. Abang, tutup pintu bang, tutup pintu. Macam tu, seolah-olah dalam keadaan takut. Aslam pada masa tu, dia berdiri membelakangi pintu. Dia mula rasa meremang sekali lagi, macam dalam lift tadi. Aslam tak berani toleh ke belakang. Aslam tahu isteri dia sekarang ni nampak sesuatu. Jadi Aslam dia tutup mata, dia pusing ke belakang, dia raba pintu. Rasa pintu, tombol pintu tu dia tarik, dia tutup pintu. Bila pintu dah tertutup,
Barulah dia buka mata, dia kunci pintu. Dia mula berjalan menuju ke arah isteri dia. Aslam tanya isteri dia, apa yang awak nampak tadi? Tapi isteri Aslam masa tu, dia dalam keadaan yang tak boleh nak bercakap, tak berani nak bercakap. Sebab isteri Aslam ni risau kalau dia bercakap pasal benda yang dia nampak tu, boleh jadi dia menegur. Dia tak nak menegur. Aslam faham lah. Jadi Aslam tak tanya lebih. Aslam masuk bilik, dia capai tuala, dia pergi mandi. Kemudian dia makan dan dia terus tidur. Keesokan harinya, Aslam tanya sekali lagi isteri dia. Tapi isteri dia tetap tak nak cakap apa yang dia nampak semalam tu. Sebab dia risau. Aslam ni dia selalu kerja sampai lewat malam. Jadi isteri Aslam risau benda tu akan datang lagi kacau dia. Sampai sekarang ni Aslam tak tahu apa yang isteri dia nampak. Tapi Aslam boleh tekalah apa yang isteri dia nampak. Mesti benda tadi, benda semalam tu, benda yang dia nampak masa pintu lift nak tertutup. Kepala dan muka yang berwarna hitam tu dengan rambut panjang yang mengurai tu. Aslam yakin benda itulah yang isteri dia nampak. Dan Aslam pasti benda yang sama yang mengejar budak perempuan yang 2 orang tu, yang tinggal di tingkat 3 tu. Sebenarnya Aslam ni dia rasa pelik juga. Sebab dia dah lama tinggal dekat apartmen tu, dekat kawasan tu, tak pernah berlaku perkara macam ni, gangguan macam ni. Aslam dah biasa balik lewat malam, pukul 2-3 pagi balik. Tak pernah nampak benda-benda hantu ni. Malam tu aja yang berlaku. Jadi Aslam fikir mungkin benda ni dia ikut budak perempuan yang 2 orang tu, yang entah datang daripada mana. Budak perempuan 2 orang tu lah yang bawa benda tu ke apartmen tu. Tapi semenjak malam tu tak pernah lagi Aslam ternampak lembaga yang sama. Itulah kisah yang diceritakan oleh Aslam. Pernah dia alami pada satu malam masa dia baru balik daripada kerja. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Farhan untuk memudahkan cerita. Farhan tinggal dan bekerja di Shah Alam, Selangor. Semasa perkara ni berlaku, Farhan bekerja sebagai seorang rider penghantar makanan di sebuah restoran di Seksyen 7 Shah Alam. Restoran ni dia beroperasi selama 24 jam. Samalah dengan penghantaran. Penghantaran pun 24 jam. Semasa perkara ni berlaku, Farhan bekerja shift malam. Masa tu sekitar jam 1 lebih pagi. Ada satu order, ada orang pesan makanan. Jadi Farhan dia sediakanlah makanan tu semua. Orang ni dia order set nasi. Nasi, lepas tu ada sup daging macam tu lah. Ada telur, ada sambal macam tu lah. Farhan packing semua. Dia letaklah dalam beg. Beg tempat letak makanan dekat motor dia tu. Farhan mula memandu menuju ke arah alamat orang yang order tu. Alamat rumah customer ni terletak di Seksyen 12. Jadi agak jauh lah. Masa nak hantar tu, Farhan dia mengalami masalah. Tak jumpa rumah tu. Dah banyak kali dia pusing di tempat yang sama. Pusing punya pusing, dah sejam lebih. Tak sampai-sampai, tak jumpa-jumpa rumah customer ni. Akhirnya, Farhan masa tu dah sampai dekat Seksyen 12, tapi tak jumpa rumah. Farhan berhentikan motor dia. Dia cubalah nak tanya sesiapa yang ada dekat situ. Dia parking motor dia. Dia berjalanlah menuju ke arah sebuah rumah ni. Dia tekan loceng rumah. Keluarlah seorang lelaki. Orang ni kalau pangkat dengan Farhan, kategori abang lah. Jadi Farhan dia bercakap lah dengan abang ni. Bang, minta maaf banyak-banyak bang, mengganggu. Saya nak minta tolong sikit. Abang ni pun cakap lah pada Farhan, tak apa, nak minta tolong apa? Farhan dia tunjuk lah pada abang ni alamat tu. Saya ni rider penghantar makanan. Nak tanya abang tahu tak rumah ni dekat mana? Sebab saya cari daripada tadi, tak jumpa rumah ni. Abang tu ambil lah handset Farhan. Dia tengok lah alamat tu. Bila abang ni tengok alamat tu, dia buat muka pelik. Dia pandang ke arah Farhan. Betul ke kamu dapat order daripada rumah ni? Farhan pun cakap lah, betul lah bang, alamat tu. Lepas tu, abang ni dia cakap, saya tahu, abang tahu tempat ni dekat mana. Rumah ni, dia dekat hujung. Tapi kamu pasti ke rumah tu ke yang order? Sekali lagi ditanya pada Farhan. Farhan pun cakap sekali lagi, betul bang, memang alamat ni. Kenapa? Lepas tu abang ni dia cakap,
rumah tu memang dah bertahun-tahun kosong. Rumah tu dah buruk dah sekarang ni. Memang tak pernah ada orang tinggal dekat situ. Tapi tak apa, kalau betul lah alamat ni, jom ikut abang. Abang ni punya baik, dia start motor dia, dia bawa Farhan ni pergi. Farhan ni follow daripada belakang. Sampailah dekat rumah paling hujung. Sampai dekat situ, abang tu turun daripada motor, dia cakap lah dekat Farhan, inilah rumah, alamat ni. Nampak tak rumah tu macam mana? Farhan tengok sendiri, memang betul. Rumah tu adalah sebuah rumah yang sangat buruk. Rumah yang dah tak berpenghuni lama, nampak sangat lah. Atapnya dah roboh. Dia punya tingkap pun dah tercabut, pintu dah tak ada. Halaman rumah penuh dengan semak samun. Berkali-kali Farhan check dia punya alamat tu, alamat customer. Memang betul lah alamat rumah tu. Bila abang ni tengok keadaan Farhan macam tu, dia rasa kesian. Abang ni tanyalah Farhan, tak apalah, orang ni dia order apa, customer ni dia order apa. Farhan pun bagi tahulah pada abang ni, dia order set nasi, nasi kosong, lepas tu ada sup daging, telur semua dengan sambal. Lepas tu abang ni cakap, tak apa, biar abang beli, berapa ringgit semua. Farhan pun cakap lah, RM25. Abang tu keluarkan duit RM25, dia bagi kepada Farhan. Dia pun ambil lah nasi tu. Farhan mengucapkan terima kasih pada abang ni. Abang ni dia pun balik lah ke rumah dia. Farhan masa tu dia masih lagi berdiri dekat depan rumah kosong ni. Masa tu dia dah ready lah, dah naik motor nak berada daripada situ. Tiba-tiba dia dapat panggilan telefon. Dia angkat lah. Rupa-rupanya bos dekat kedai, majikan dia yang call. Dia angkat lah call tu. Bila Farhan angkat je call tu, dia terus kena marah dengan bos dia ni. Bos Farhan marah, katanya customer yang call tadi, yang minta dihantarkan makanan tu, marah-marah pada dia. Katanya dah lama menunggu, tak sampai-sampai. Jadi masa tu Farhan ni dia ceritakanlah apa yang berlaku. Dia dah pergi dekat rumah tu rumah kosong, dan sekarang ni memang dia sedang berada betul-betul di depan rumah tu. Jadi Farhan tanya sekali lagi, betul ke bos, ada customer yang order alamat tu? Masa itulah ada orang menyampuk daripada rumah kosong tu. Dengar suara yang garau. Orang tu cakap, ada. Macam tu. Farhan tanya bos dia, nak confirmkan lah, betul ke ada customer yang marah. Tiba-tiba ada suara garau daripada rumah tu. Bayangkanlah macam mana perasaan Farhan. Farhan cepat-cepat hidupkan enjin motor dia. Dia terus pulas throttle, memandu laju, menunggang laju meninggalkan rumah tu. Sampai dekat seksyen 7, dah sampai dekat restoran tempat dia kerja tu, Farhan bercerita kepada bos dia. Bercerita pada rakan-rakan sekerja dia lah. Masa tu semua orang terkejut. Tapi bila 2-3 hari lepas tu, Farhan adalah bersembang dengan kawan-kawan sekerja dia ni. Semua bekerja menghantar makanan. Tapi bukan di restoran sama lah. Rupa-rupanya apa yang dialami oleh Farhan ni adalah perkara biasa, terutama bagi rider penghantar makanan yang bertugas pada waktu malam. Katanya kawan-kawan Farhan yang pernah terkena perkara sama ni, sepatutnya Farhan tinggalkan saja makanan tu di rumah kosong tu. Sebab benda ni memang bukan manusia. Risau kalau benda ni tak puas hati, tak hantar makanan dekat dia. Tapi bila Farhan fikir balik, kalau dia buat macam tu, rugi dia lah. Sebab tak dapat duit. Makanan orang tu ambil, benda tu ambil. Jadi sebenarnya malam kejadian tu Farhan bernasib baik, sebab jumpa dengan seorang yang baik hati, tolong belikan makanan tu. Tapi yang tak bestnya, Farhan kena marah dengan bos dia lah. Sebab benda ni bagi bos dia memang tak logik. Bos dia tak tahu, sebab bos dia tak kerja sebagai penghantar makanan. Itulah kisah yang diceritakan oleh Farhan. Pernah berlaku kepada dia semasa dia bertugas sebagai seorang penghantar makanan. Menghantar makanan sekitar jam 1 pagi lebih di sebuah rumah kosong. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.